بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk akak terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram yang ditulis oleh Jeff Hams, di mana kisahnya mengenai sebuah banglo puaka. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan kita dalam bulan Ramadan. Salam Ramadan akak untuk semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita dengar kisah pada kali ini. Kisah kali ini bertajuk Banglo Puaka di Tepi Kubur. Kejadiannya tu berlaku ketika Jeff, akak gelarkan dengan nama yang pendek Jeff je supaya mudah akak nak sebut. Okey, akak teruskan. Kejadian itu berlaku ketika Jeff bertugas di Bandar N, sebuah bandar kecil di selatan seberang perai. Masa tu kan, Jeff ni dia berusia 24 tahun dan dia bekerja di Bandar N tu. Itulah pekerjaan pertama dia selepas dia menamatkan pengajian di universiti. Alhamdulillah dapat kerja terus. Selepas Jeff melaporkan diri kepada ketua kerani dia bernama Mr. Oi, Jeff dia pun pergilah menemui bos mereka bernama Encik Nick. Encik Nick ni berasal dari negeri Terengganu. Panjang jugalah Encik Nick ni menemubualkan Jeff daripada perkara rasmi sehinggalah soal peribadi. Macam biasalah, you belum ada rumah kan? Nanti you duduklah di kaunter kepunyaan office kita. Kaunter tu pun dah sebulan kosong sejak Encik Os bertukar ke Pahang. Kalau takut sunyi duduk seorang, ajaklah kawan-kawan bujang duduk sekali. Cadang Encik Nick kepada Jeff. Selepas dapat tahu Jeff belum ada rumah untuk tinggal, jadi dia punya bos tu nak memudahkan urusan dia macam tu. Encik ni kemudian dia pun panggillah pemandu office mereka, namanya Pak Ciman, Pak Man. Lepas kerja nanti bawa Encik Jeff ke rumah yang Encik Os duduk dulu. Dia akan tinggal dekat sana. Arah Encik ni kepada pemandu tersebut. Petang tu selepas waktu pejabat, Jeff dibawa oleh Pak Man ke rumah yang dikatakan oleh Encik Nick tu. Rumah tu jarak dia cuma 6 km je dari office. Tak jauh mana pun. Jalan masuk ke rumah yang bakal Jeff duduki tu perlu melalui satu lorong kecil yang kelihatan begitu damai. Kalau tengok memang mengasyikkan sangat. Damai rasa. Ia merupakan lorong berbukit dengan kiri kanan dia dinaungi pohon-pohon besar dan rimbun pohon tu. Akhirnya sampailah mereka ke sebuah rumah di pertengahan bukit kecil tersebut. Di rumah itulah makanya Jeff akan tinggal nanti. Pandang je ke arah rumah tersebut, dada Jeff ni dia dah rasa macam duk-dak dah berdebar dah. Jeff ingatkan rumah yang disediakan untuk dia sebuah rumah teres yang mempunyai ramai jiran, ada jiran tetangga kiri kanan semua. Tapi rupanya rumah tersebut ialah sebuah banglo setingkat sederhana besar yang persekitarannya agak sunyi, agak sepi. Beberapa pokok besar dan rimbun memayungi halaman rumah. Persis pokok-pokok dalam cerita seram barat. Cuba bayangkan. Banglo setingkat tu menyerupai bangunan British kuno dengan reka bentuk ala Tudor. Mengikut Pak Man, banglo tu dibina pada tahun 1956. Patutlah reka bentuk kolonial dia begitu terselah. Masuk ke dalam rumah, Jeff dia periksalah ada 3 bilik tidur yang kesemuanya dah
tersedia lengkap. Ada katil, ada tilam dan juga ada almari. Ruang tamu dan juga ruang makan dah tersedia dengan sofa dan kerusi, meja, semua dah ada. Senanglah, basuh kaki je masuk. Dekat dapur pula ya ada dapur gas, ada tau, lengkap dengan tong gasnya sekali. Dipenuhilah lengkap dengan perabot yang memang sempurna. Kemudian Jeff dia keluarlah, dia pergi memeriksa keadaan di luar rumah pula. Ada tahu sebuah lagi banglo dalam jarak 15 meter sahaja yang saiznya sama dengan banglo yang Jeff tinggal di atas bukit kecil tu. Jarak dia memang dekat lah kan, 15 meter. Di puncak bukit di hujung rumah yang akan Jeff tinggal tu pula ada 2 banglo agam, 2 tingkat. Itu apa yang Jeff nampak lah. Itu rumah bos kita, Encik Nick. Bagi tahu Pak Man sambil ditunjukkan banglo agam atas bukit yang paling hampir dengan rumah Jeff. Sebelah tu pula rumah Encik Y. Jadi Jeff ni dia berjalan hingga ke sempadan banglo yang bakal dia tinggal tu, yang dipisahkan oleh tembok batu setinggi kira-kira 1.6 meter. Ada banyak pokok-pokok rimbun di kawasan luar tembok tu. Jadi pemandangan tersebut yang dilihat ni digambarkan macam tu lah. Tiba-tiba dada Jeff ni dia berdegup kencang tau. Tadi dah berdegup kencang dah. Bila dia terlihat objek-objek yang berceracak di luar tembok. Cuba teka apa dia. Pak Man tengok tu. Alamak. Jeff dia menunjukkan jari dia ke arah cerucuk-cerucuk batu nisan yang tersembunyi antara belukar kecil dan pepohon rendang di luar tembok dekat je dengan kawasan rumah dia. Tu kawasan kubur lama Encik Jeff. Sekarang kubur tu tak digunakan lagi, kata Pak Man. Jadi saya berjiran dengan orang mati lah ya Pak Man, kata Jeff dengan suara sedikit gementar. Ada juga rasa gementar tu. Lebih baik berjiran dengan orang mati daripada berjiran dengan orang hidup. Orang hidup ni banyak masalah. Pencuri, penyamun, penagih dadah, semua ada. Orang mati, mana pernah samun orang, bunuh orang. Balas Pak Man. Berfalsafah pula lah Pak Man ni, getus hati Jeff. Dia tak apalah hidup di rumah jiran dengan manusia yang bernyawa. Aku pula nanti hari-hari akan hadap kubur, berjiran pula dengan orang mati. Aduh, hai, bisik hati Jeff. Hari tersebut, Jeff dia ambil keputusan dia nak tangguhkan dahulu untuk tinggal dekat banglo setingkat tu. Lepas dapat housemate nanti, seorang dua lah, jadilah kan. Barulah Jeff ni akan tinggal dekat rumah tersebut. Sementara belum ada lagi yang nak tinggal dekat banglo tu. Jadi Jeff ni dia berulang alik lah dari rumah ibu bapa dia di Pekanti ke tempat kerja dia di Bandar N. Ulang alik macam tu lah. Untuk ke tempat kerja Jeff ni, dia menumpang rakan yang kebetulan mempunyai kereta sendiri. Kawan dia tu tinggal di Butterworth. Kalau hari kawan dia tu tak bekerja, terpaksalah Jeff ni naik bas ataupun naik teksi untuk ke tempat kerja. Maklumlah, orang baru start kerja kan, mana ada harta lagi, mana ada motor transport kan, slow-slow lah naik. Jadi Jeff ni dia mempelawa lah beberapa orang rakan sepejabat dia tu. Mel lah tinggal dengan dia kat banglo kuno tu, Mel lah tinggal dengan dia. Dia pelawa untuk tinggal dengan dia sekali. Tapi sampai hujung minggu cuma Joe seorang je yang sudi nak tinggal bersama dengan Jeff dekat situ. Adik-adik lah. Joe sebenarnya tinggal bersama dengan keluarga dia. Rumah keluarga Joe ni terletak cuma 5 km je dari banglo tersebut. Pada mulanya Joe ni keberatan nak tinggal serumah dengan Jeff dekat banglo tu. Maklumlah, dia dah selesa dah tinggal dengan kedua ibu bapa dia tu. Tapi selepas dipujuk, akhirnya si Joe tu setuju jugalah jadi rakan serumah untuk Jeff ni. Jadi mereka pun bersetujulah. Mereka ni nak akan pindah ke banglo tu pada petang Ahad nanti. Kira okey lah time cuti kan. Akhirnya pada satu petang Ahad tu, Ahad yang sangat damai, Jeff pun dia berpindahlah masuk ke rumah tersebut. Malangnya pada lewat petang tu Joe datang. Dia datang naik motor je ke rumah si Jeff tu dengan wajah yang seperti agak serba salah lah.
"Sorry Jeff, aku tak boleh join hang lah duduk sini hari ni. Esok aku kena hantar ayah aku ke hospital. Ada appointment. Esoklah aku join hang duduk sini." Kata Joe. "Pasal apa tengok muka hang macam susah hati dia, Jeff? Hang takut duduk seorang ke?" Tanya Joe bila nampak muka Jeff macam kurang ceria, tak happy. Alamak macam tu lah kan. "Tapi kalau hang tak nak duduk sini lagi, hang ikut aku balik ke rumah orang tua aku. Malam ni hang tidur rumah orang tua aku. Esok baru kita sama-sama pergi pindah duduk rumah ni. Boleh?" Gitu. Dalam hati memanglah rasa macam nak je ikut Joe tu pergi tidur dekat rumah dia pada malam tu. Tapi rasa malu lah pula untuk si Jeff ni berterus terang apa yang tersirat dalam hati dia. Jadi Jeff dia perlu tunjukkan bahawa dia ni seorang yang berani orangnya. Walaupun Jeff sebenarnya seorang yang agak penakut juga. "Tak apalah Joe, malam ni aku tidur seorang dekat sini. Tapi esok hang jangan lupa mai sini tau." "Okey, aku janji," kata Joe sambil dia menghidupkan enjin motor dia dan dia pun berlalu pergi balik ke rumah dia. Maka tinggallah Jeff ni seorang-seorang je dekat banglo lama tu. Dia duduklah seorang-seorang kat situ pada petang tersebut dan sampai ke malam lah. Dia duduk situ sampai ke sudah, sampai pagi lah jawabnya. Malam tu Jess dia tidur agak lewat jugalah sebab dia kemas-kemas sikit rumah yang agak berhabuk kan. Maklumlah dah sebulan tak berpenghuni kot. Jadi adalah bahagian-bahagian yang agak macam naik habuk cepat. Lepas tu dia susun atur sofa, meja makan dan bilik tidur. Juga time tu dia ubahkanlah sikit-sikit ikut cita rasa dia lah yang mana dia rasa berkenan. Hampir ke tengah malam barulah selesai kerja mengemas rumah. Lepas kerja selesai, Jeff dia masuk ke bilik tidur. Dia nak pergilah lelapkan mata dia, dah penat kan. Pada pukul 12 tengah malam, macam tu lah ketika baru je dia nak lelapkan mata, entah kenapa tiba-tiba je lampu rumah dia terpadam. Pap! Blackout lah pula. Keadaan jadi gelap gelita. Biasalah bila blackout, kipas juga tak berfungsi. Aduh, panas bukan main lagi time tu. Dalam kepanasan tu, Jeff dia cuba untuk lelapkan mata dia juga. Tapi kepanasan melampau menghalang mata dia untuk lelap. Keringat dia mulalah keluar berpeluh-peluh membasahi tubuh dia. Panas. Memang panas lah, boleh bayangkan. Belum lagi mata Jeff ni terlelap, tiba-tiba dia terdengar pula macam ada sesuatu bunyi dekat luar rumah dia. Seolahnya macam bunyi tu bunyi besi yang diseret atas jalan tar. Boleh bayang tak? Tak tahulah kan. Bunyi tu datang dari arah luar rumah. Rumah banglo tu lah yang menghadap ke kawasan perkuburan. Bunyi tu seperti benda berat diseret. Memang betul, benda berat yang diseret-seret dapat diamati oleh Jeff. Berlaku selama kira-kira 10 minit. Lepas tu, suasana kembali tenang, kembali hening je, senyap je. Tapi kan, keheningan tu tak lama. Lepas seketika macam tu, baru je mata si Jeff ni nak terlelap, bunyi benda diseret berulang lagi. Dia mati lagi. Kemudian keadaan hening seketika dan selepas tu berbunyi lagi. Keadaan begitu berulang beberapa kali. Kemudian bunyi besi diseret tu terhenti. Kali ni agak lama jugalah ia berhenti. Cuba didengar tapi memang dia stop. Jeff dia ambil peluang masa suasana sunyi dekat luar tu untuk sambung tidur semula. Tak naklah dia tengokkan apa yang ada kat luar kan. Dalam kepanasan tu Jeff dia cubalah untuk lelapkan mata dia. Cuba juga. Tapi belum pun sempat dia nak lelap, terdengar pula macam bunyi basikal tau. Basikal yang dikayuh orang di sekeliling rumah dia. Hush! Tengah malam kot. Bunyi kayuhan tu seperti basikal tua yang mana rantai dia kurang minyak. Akak cuba try. Geseran kuat tu menghasilkan bunyi betul kan? Yang agak kuat membelah pagi yang sepi. Dah masuk pagi dah. Bunyi basikal tersebut seperti dikayuh mengelilingi rumah.
berulang-ulang kali. Sesekali terdengar seperti suara lelaki tau, bercakap dengan suara yang pelan, yang mana Jeff tak faham pun butiran bahasa dia tu, memang tak faham langsung. Kemudian bila suara lelaki tu bercakap tiba-tiba senyap, diganti pula lah dengan suara basikal yang dikayuh mengelilingi rumah tu sekali lagi. Bila suara basikal tua tu dikayuh, krik, 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 berhenti, suara lelaki tu bersembang terdengar sekali lagi. Ya oh, memang bersembang. Seperti ulangan drama. Sekejap bunyi basikal dikayuh, sekejap pula bunyi suara orang bersembang dalam bahasa yang tak difahami. Berselang-seli. Jadi Jeff ni dia tak berani untuk mendekati tingkap untuk mengendap siapa lah kat luar kan. Jeff dia tengok jam time tu, jam masa tu dah menunjukkan hampir ke angka 2 pagi. Tapi suara basikal yang dikayuh dan orang yang bercakap tu berselang-seli tadi, tak juga berhenti. Rajin dia mengayuh, memang tak berhenti tau. Badan Jeff ni masa tu dah semakin basah, dah panas lah tanpa kipas kan, berpeluh-peluh lah. Ditambah pula dengan rasa takut bila dia dengar kan bunyi-bunyi pelik dekat luar tu, menghalang mata dia untuk lelap. Makanya jadi dia tak dapat nak fokus untuk tidur. Kalau kita kan nak tidur, bila kita fikir bukan-bukan, ya Allah susahnya tidur, susahnya nak paksa tidur. Dah berkali-kali lah Jeff ni dia membaca Al-Fatihah, dia baca surah 3 Qul, dia bacakan ayat kursi, tapi bunyi-bunyi pelik tu terhenti hanya sekejap je. Lepas tu berulang balik semula. Lama-lama Jeff dia dah makin jemu dah dengan permainan tu. Rasa takut dah mulai hilang dah. Dia ganti pula dengan rasa nak marah pula dah ni. Tidur pun dah lambat dah ni. Dengan sisa-sisa keberanian yang masih ada sikit je, Jeff dia akhirnya dia bangun dari katil. Lepas tu dia mula mengalungkan azan sekuat hati dia. Alhamdulillah dia azankan. Tiba-tiba pang, terdengar bunyi macam tembakan senapang yang sangat dekat di luar tingkap rumah dia. Serentak dengan bunyi tembakan tu, tiba-tiba bunyi basikal dikayuh berhenti. Bunyi lelaki bersembang juga tak kedengaran dah time tu. Segala-galanya kembali senyap je, hening je. Hanya sesekali lah terdengar bunyi angin yang menampar pokok-pokok yang rendang, pohon yang tenang rendang di luar rumah. Memang ada dengar lah clear kan. Dalam kepayahan dan kepanasan tu, Jeff dia cuba juga lagi untuk tidur. Jeff dia tak sedar dah pukul berapa lah dia terlap selepas tu. Bila dia tersedar dari tidur, Jeff dia perhatikan jam dah pun melepasi pukul 6.15 pagi. Mata dia rasa masih juga mengantuknya. Ya Allah, mengantuknya. Tapi Jeff dia gagahkan diri juga. Dia bangun, dia mandi. Kemudiannya dia solat subuh. Alhamdulillah, baik Jeff ni. Nasib baiklah ketika tu bekalan elektrik dah pun pulih. Lagilah, Alhamdulillah, syukur sangat. Pagi Isnin tu, Jeff dia pergilah ke pejabat dalam keadaan yang mengantuk semua bagai. Dia rasa nak je dia mencarikan bantal kat pejabat tu tidur. Tapi kesibukan kerja dengan banyak fail yang dilonggokkan kerana di atas meja dia kan, diikuti pula adalah beberapa mesyuarat yang membosankan, menyebabkan masa berlalu agak pantaslah pada hari tersebut. Jadi petang Isnin tu barulah Joe berpindah tinggal dengan Jeff. Jeff dia tak ceritakan pun bunyi-bunyi pelik yang dia dengar dari awal pagi tadi sebelum tu. Jeff takut pula silap dia cerita nanti kan si Joe ni ketakutan. Lepas tu Joe tak nak pula tinggal dengan Jeff lagi kat situ. Jadi lebih baik jangan ceritalah. Dalam tempoh seminggu Joe tinggal dengan Jeff, tak ada pula peristiwa pelik berlaku. Bunyi klik krek basikal tak ada, mobil tak ada, pelik lah. Hingga satu malam selepas seminggu si Joe tinggal bersama dengan Jeff, Jeff terdengar satu jeritan dari bilik Joe tau. Jeff pun dia bergegas lah, dia pergi buka lampu dekat bilik Joe. Lepas tu Joe dia tengokkan Jeff dengan wajah yang keliru. Nafas Joe masa tu kelihatan macam singkat macam tu. Dia bernafas dengan tercungak-cungak, seolah-olah dia terkejutkan sesuatu.
Awak Jo, pasal apa? Hang jerit. Jadi masa tu Jeff dia labuhkan punggung dia dekat birai katil Joe sambil dia tatapkan muka kawannya tu yang masih lagi dalam keadaan yang cemas sangat. Aku kena tindih. Jelas Joe selepas beberapa saat dia diamkan diri, dia cuba ambil nafas. Siapa tidih hang? Esok aku cerita. Kata Joe sambil dia mengikutkan Jeff pergi ke bilik Jeff. Malam tu Joe tidur sebilik dengan Jeff. Kebetulan bilik yang Jeff huni tu adalah bilik utama. Bilik tu ada 2 katil bujang, jadi tak ada masalah lah untuk mereka tidur sebilik kan. Jadi pagi esok barulah Joe tu bercerita apa yang berlaku pada dia pada malam tu. Kata Joe, masa dia nak lelapkan mata, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi loceng dekat atas siling rumah. Yang makin lama, bunyi loceng tu makin kuat. Makin kuat. Kemudian muncul satu lembaga hitam yang besar tau, melekat di siling rumah tu. Lembaga hitam tu tiba-tiba terjun, lepas tu dia tindihkan badan Joe. Joe cuba nak melawan juga. Dia cuba membaca beberapa ayat Al-Quran, tapi mulut dia seolah-olah macam dikunci. Mujur juga hang mai cepat, kata Joe. Kalau hang mai lambat, aku mungkin dah mati kot kena tindih dengan benda besar hitam tu. Selepas peristiwa ditindih lembaga hitam tu, Joe setiap malam lah dia tidur sebilik dengan Jeff. Apapun, Jeff bersyukur Joe masih lagi sudi tinggal dengan dia. Buatnya dia lari tinggal dengan orang tua dia, mampus Jeff tinggal seorang. Satu malam, ni malam yang lain. Masa tu, Jeff dengan Joe dia bersedia untuk tidur. Lepas tu, mereka terdengar suara seperti tapak kaki berjalan di atas siling rumah. Mereka berdua tercengang lah time tu. Berpandangan antara satu sama lain. Tengok kau, aku tengok aku. Tanpa suara. Tak nak cakap apa dah. Tikus kot. Kata Jeff, dia cuba untuk tenangkan Joe dan diri dia sendiri. Tapi dalam hati Jeff tersangatlah yakin bunyi kaki tikus berjalan bukan macam tu. Bunyi benda lain tu. Tiba-tiba Jeff dia teringat kata-kata mak dia. Kalau ada terdengar suara aneh dalam rumah, pujuklah suara tu supaya diam. Jangan sesekali cabar sesuatu yang kita tak pasti siapa dia, apalah benda tu. Tuan punya di atas siling, Jeff dia mula keluarkan suara. Kalau diam boleh tak? Kesianlah kat kami. Esok kami nak pergi kerja. Kalau duk bising macam ni, esok kami lambatlah pergi kerja. Kena marah lah dengan bos pula. Tolonglah kesiankan kami ya. Tolong diam ya. Kesianlah kat kami. Dia habaklah betul lah. Serentak dengan kata-kata Jeff tu, suara berjalan atas siling tu pun berhenti. Rupanya pujukan Jeff ni berhasil. Betul juga kata mak si Jeff ni, jangan berkasar dengan sesuatu yang kita tak kenali. Cakap elok-elok. Seminggu selepas tu, ketika berada di kantin agensi mereka bekerja, seorang staf mendekati Jeff. Encik Jeff, kenal tak dengan orang yang depan tu, yang pakai t-shirt merah tu? Tu kat depan. Jadi mata Jeff ni dia terpandang seorang lelaki berusia pertengahan 20-an yang sedang minum bersama dengan seorang wanita yang agak cantik jugalah penampilannya tu. Itulah Encik Os, orang yang pernah tinggal dekat banglo Encik Jeff duduk sekarang ni. Encik Os bercuti pergi Penang dengan wife dia. Dia singgah sini sat jumpa kawan-kawan lama, kata staf tu. Akhirnya tengah hari tu Jeff dia berpeluang lah berkenalan dengan Encik Os. Adalah dia nak tanya tu. Selepas dia memperkenalkan diri, Jeff ni dia duduk dekat atas kerusi yang paling dekat dengan Encik Os. Isteri Encik Os dia cuma mendiamkan diri, dia mendengar perbualan mereka. Mula-mula perbualan mereka tu hanya berkisar tentang kerja pejabat. Tapi entah macam manalah akhirnya perbualan tu menyimpang kepada cerita banglo setingkat yang Jeff tinggal sekarang dan pernah juga dihuni oleh Encik Os sebelum tu. Encik Os dia mulanya kelihatan seperti nak mengelak lah untuk bercerita tentang banglo tersebut. Mungkin juga Encik Os ni dia tak nak lah nanti Jeff ni ketakutan bila mendengar cerita dari dia nanti. Tapi selepas berkali-kali didesak, barulah Encik Os tu bercerita. Kata Encik Os,
dia melalui pengalaman yang lebih dahsyat daripada Jeff masa mula-mula berpindah ke banglo tersebut. Lebih dahsyat. Pernah satu tengah malam tu ketika Encik Os baru je sampai ke rumah, ada satu lembaga putih menyerupai perempuan bertenggek dekat atas ranting sepohon pokok rimbun di jalan berbukit yang menuju ke rumah mereka tu. Bila kereta mendekati pokok tu, lembaga tu terbang dan hilang ke arah bangunan hospital lama yang terletak cuma 300 meter dari situ. Tapi pengalaman yang tak dapat dilupakan oleh Mr. Oz ialah gangguan pada malam pertama dia tinggal dekat situ. Seperti Jeff juga, pada malam pertama dia tinggal dekat situ, semua lampu terpadam, blackout. Kemudian sama juga macam Jeff, dia dengar bunyi kayuhan basikal dekat luar rumah. Lepas tu dia dengar bunyi orang bercakap dalam bahasa Jepun. Dia boleh tafsirkan macam bahasa Jepun. Bahasa Jepun? Tanya Jeff. Jadi itulah bahasa yang dituturkan oleh lelaki tu. Bahasa Jepun lah. Jeff, dia teringatkan balilah suara lelaki bersembang dekat luar rumah masa malam pertama dia tinggal dekat banglo tu. Bahasa yang Jeff tak faham tu rupanya bahasa Jepun. Dulu masa Perang Dunia Kedua, rumah Encik Nik di puncak bukit tu pernah dijadikan Jepun sebagai pejabat tentera Jepun. Askar Jepun ni jenis suka naik basikal. Dekat rumah yang sekarang Encik Nik tinggal tu lah tempat askar Jepun menyeksa tahanan mereka yang kebanyakannya. Bila British ambil alih semula pemerintahan Malaya, terjadi pertempuran hebat berdekatan dengan bukit tempat kau duduk sekarang. Ramai askar Jepun mati dalam pertempuran tu. Bunyi kayuhan basikal tu mungkin datangnya dari ruh tentera Jepun yang selalu menggunakan basikal untuk kepejabat mereka di rumah yang Encik Nik tinggal tu kot. Kata Encik Os. Encik Os dia meneruskan cerita tentang pengalaman pertama tinggal dekat banglo tu. Kata Encik Os, kerana dia tak tahan dengan bunyi bising kayuhan basikal dekat luar rumah tu, dia menjeritlah, "Shut up! Shut up!" Berulang-ulang kali tau. Diselangi dengan makian. Apa semualah bunyinya tu. Boleh tahan jugalah makiannya tu. Dan lain-lain lagi. Punyalah marahnya Encik Os tu. Tak lama lepas tu terdengar macam bunyi tembakan yang agak kuat dekat luar rumah beberapa kali. Mungkin puaka Jepun tu cuba nak menembak Encik Os kot. Keadaan kemudiannya jadi hening. Lepas tu peluang untuk tu diambil oleh Encik Os. Dia menyambung semula lah tidur. Ingatkan dia nak lari pun dia sambung tidur. Nasib baik. Bila Encik Os bangun pagi esoknya, dia terkejut besar tau. Dia bukan berada dekat atas katil rumah dia, tapi dia berada dekat luar rumah. Cuba bayangkan. Dalam pos kereta pula tu, dia berada time tu. Di sebelah dia pula ada seekor anjing liar yang menemankan tidurnya Encik Os time tu. Nasib baiklah Encik Os tak digigit oleh anjing liar tu tau. Mungkin puaka Jepun tu marah kot bila dihedik dan dimaki oleh Encik Os. Kemudian diangkatlah Encik Os dari katil ketika Encik Os tu tengah tidur. Dia buangkan dekat pos tu. Macam tu lah. Bagaimana pula puaka tu angkatkan Encik Os dan kemudian melepasi pintu rumah yang berkunci. Macam mana Allah sahaja yang maha tahu. Itu semua dalam bidang kuasa Allah. Mujur juga dibuangnya dekat atas pos. Bayangkan kalau dibuangnya air atas kubur. Kata Encik Os sambil dia gelak besar. Sambil dia macam terfikir juga kan. Nasib baik. Kata Encik Os sejak peristiwa tu, setiap kali tidur dia akan bawakan sekali sebilah parang yang diletak dekat sebelah katil dia. Parang tu sebagai penguat semangat untuk dia tidur dekat rumah tu. Jadi ke dengan parang? Mungkin kot. Tapi mengikut Encik Os, selepas sebulan 2 tinggal kat situ, gangguan tu berangsur reda dan akhirnya dah tak berlaku lagi dah. I rasa hantu tu saja nak menguji orang yang baru duduk rumah tu kot. Kalau you baru-baru ni, bila diganggu, anggap je lah sebagai sesi berkenalan dengan cik hantu.
Lepas sebulan dua duduk nanti dan puaka tu pun dah kenal dengan you, percayalah, you tak akan diganggu lagi. Encik Os meyakinkan pula kepada Jeff bahawasanya jangan takut, stay tune dekat situ. Apa yang Encik Os kata memang betul. Lepas beberapa bulan tinggal dekat banglo tersebut, gangguan yang berlaku terhadap Jeff dengan Joe dah tak berlaku lagi sekerap yang sebelumnya. Kalaupun berlaku, ia cuma sekali-sekala je. Okeylah, tak adalah teruk sangat kan. Sekali-sekala jugalah Jeff dengan Joe ni akan ditindih lembaga hitam besar ketika mereka tidur. Cara tindihannya tu tetap sama seperti ketika mereka mula-mula pindah masuk dulu. Tak ada berubah ni pun. Sebelum ditindih, lembaga tu akan bagi amaran kehadiran dia dengan dibunyikan loceng. Yang mula ni bunyi loceng tu perlahan je. Lepas tu bunyi loceng tu kuat. Lepas tu datanglah dia tindih. Dan kemudian dia akan melompat ke atas tubuh. Lepas tu dia himpit-himpit lah dada hinggalah mereka ni rasa susah untuk bernafas. Bukan senang nak lalui situasi tersebut tau. Mujur jugalah Jeff ni dengan Joe, dia tinggal sebilik. Jadi Jeff yang kena tindih, Joe lah yang akan membangunkan Jeff. Kalau Joe pula yang kena tindih, Jeff lah yang akan membangunkan Joe. Saling bantu-membantu, itulah namanya sahabat. Mungkin kehadiran sekali-sekala lembaga hitam besar tu sebagai untuk memberitahu pada mereka bahawa dia masih wujud dan dia sentiasa mengawasi mereka dekat situ. Yang pentingnya janganlah cakap besar ataupun janganlah nak mencabar iblis ni. Jangan buat dia je. Kita jangan takut dengan dia, kita jangan peduli dengan dia. Lama-lama dia bosan lah tu. Ilmu mereka ni sebenarnya lebih hebat daripada ilmu manusia. Itu dari segi ilmu. Tapi kebolehan manusia lebih hebat kot. Kita ni tak nampak mereka, tapi mereka tu nampak kita. Yang tu betul. Kita memang tak boleh nampak, hanya terpilih je boleh nampak. Jadi setakat itulah untuk kisah pada kali ini. Setakat ini saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Jeff kerana sudi untuk membenarkan pihak kami ulang siar kisah dari Encik Jeff. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Bye.